Baik, nanti mainkan slide-nya yang pertama tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam puan, selamat datang ke Raudatul Jannah pagi ni. Pagi ni kita bersiaran di apa tu di gazebo Kulai ni, di tempat zon ilmu saya yang setiap masa kalau balik sini sahabat-sahabat akan berkumpul di sini. Alhamdulillah kepada semua rakan-rakan Intisad dan juga Takaful Ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala redha dengan kita dan Allah SWT angkat darjat kita. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Baik, pagi ni kita mulakan dengan tasbih, kita doa. Semoga Allah Ta'ala merhamati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama naratan arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masa tak lama itu dalam 1 jam kita nak bicarakan antara syukur nikmat dan kufur nikmat. Alhamdulillah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mafhumnya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amat keras. Surah Ibrahim ayat 14. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sidang penonton sekalian. Allah SWT mengingatkan kita sesungguhnya manusia ini inna ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah SWT jadikan manusia, orang beriman itu Allah SWT campakkan ruh di dalam tubuh badannya. Daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala campakkan. Mana bukan Allah cipta. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Adakah manusia banyak orang yang tak beriman, tak ada can, tak ada roh, dia ada nyawa, dia ada insting, ada rasa, ada akal, ada otak, itu saja. Dia ada nafsu, tetapi dia tidak punya roh. Roh hanya orang beriman. Masakan barang yang baik, Allah SWT letakkan di dalam tempat yang kurang baik. Orang bermaksiat tidak ada roh. Orang yang munafik tak ada roh. Orang kafir tidak ada roh. Jadi kesimpulannya, keseluruhan pergerakan diammu itu merupakan nikmat Allah yang paling besar kepadamu. Gerak, diam kita ni nikmat. Kalau kita tak gerak, kita diam. Diam tu satu nikmat. Orang marah kita, kita dengar je. Kita buat tak tahu je, kita dengar, kita diam. Nanti kalau orang marah tu lama-lama dia berhenti. Dia tergigit lidah, dia berhentilah. Bukankah dia berhenti tu adalah merupakan satu nikmat telinga kita dengar. Subhanallah. Kita cakap hebatnya dia berpidato, dia mengatur orang, sedapnya. Sedangkan kita budak duduk diam. Kerana itu peringkat orang yang mengetahui, orang arif tu dia tahu dia diam. Sebab tu orang yang banyak tahu tu dia tak banyak cakap, dia diam. Diam itu adalah senjata yang paling bagus. Musuh-musuh tidak akan melawan. Suami isteri bergaduh. Isterinya melepaskan M16 macam-macam. Tak berhenti. Suami dia senyum, diam.
Ujung je sama dia cakap. Dah habis dah awak punya mutiara kata awak. Dah habis marah dah. Alhamdulillah. Yuk kita pergi ngerti. Selesai masalah. Jadi, diam itu adalah uskut wa alamatul ridha. Diam itu aja adalah kalau orang nak meminang anak kita, dia tanya anak perempuan kita, orang tu, bapak dia tanya, awak suka ke dengan Cik Rosaidi yang datang minang awak itu hari? Dia tak cakap apa-apa, Cik Rosaidi dia senyum, tunduk diam. Itu dalam bab munakah dia kata uskut wa alamatur ridha. Diam itu tandanya setuju. Nanti bulan depan dah boleh nikah. Imam kata tengok saya sah. Sah. Alhamdulillah. Dah boleh belasah. Maknanya diam itu adalah merupakan satu nikmat. Cuba kita lihat. Yang dikatakan Allah SWT yang dikatakan hakikat kufur itu dan kufur nikmat tu nanti cerita saya baru nak baca satu lagi naikkan awal lagi belum lagi dengan dikata padamu kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azab ku amat pedih. Ini kita dah baca dari surah Ibrahim ayat yang ke-7 tadi ya. Ini menunjukkan bahawa bagi siapa yang bermasalah, capaian kerjanya, pemerintahan saat ini boleh jadi upaya untuk memandukan, kita dah ini bahasa Indonesia dia kata, keupayaan manusia dalam menguruskan takbir urus kerja mereka itu adalah dengan atas asbab nikmat yang mereka peroleh. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Dengan nikmat ilmu kita boleh baca, kita boleh tulis, kita boleh berbicara. Cuba kita tidak punya ilmu untuk bercakap. Mungkin kelancaran bicara kita itu tak akan lancar. Dimulakan dengan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala yang memberi kelancaran pada lidah kita untuk bertutur berbicara. Sedangkan yang paling hebat berbicara adalah di dalam kalangan makhluk Allah SWT di kalangan Anbiya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Boleh berbicara dengan unga, dengan tumbuh-tumbuhan. Boleh berbicara dengan semut. Subhanallah, tabarakallah. Kita usahakan yang besar-besar dengan jin pun kita tak boleh berbicara. Itu lemahnya manusia. Kalau boleh berbicara dengan jin, subhanallah. Jin, hari ni aku nak kau buat kerja. Galikan parit aku. Boleh lah? Boleh. Kita cakap ni, jin pun buatlah kerja. Pakai apa? Jin? Jin apa? Jin tolak, jin korek, jentera. Ya tak? Dan tentera. Itulah nikmat. Bila kita menguasai ilmu dengan nikmat, maka Allah SWT tambah. Dan Allah Ta'ala kata barang siapa yang kufur nikmat, makanlah. Siapa amat pedih. Inilah yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Berapa ramai orang yang banyak minta, banyak doa. Tetapi apabila dia diberikan nikmat, dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari inilah, kalau kita menjadi seorang billionaire, kita jutawan, tak tahulah Cik Rosdi. Pagi-pagi ni mungkin sarapan sekali sarapan tu 35,000. Masya Allah. Tak pakai duit kita dah. Kita pakai ketul emas saja. Pakai bagul. Berapa ni tuan? 35K. Pakai bagul. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Tadi kita tak naik taksi, tak naik Grab dah. Pagi-pagi tidak ada jet peribadi. Sekali bergerak tu 170,000. Allah Akbar. Banyaknya nikmat yang kita Allah Ta'ala bazikan. Minta maaf lah. Tengok di Saudi sekarang. Bila nikmat terlalu banyak, mereka lupa dengan kesusahan mereka. Sebelum ini mereka adalah menjadi orang nomad berpindah ranah. Tetapi Allah SWT dah janjikan, apabila orang miskin, orang yang tak berseripah, orang yang susah melarat, Allah SWT berikan mereka itu nikmat. Mereka lupa dan tak bersyukur. Sedangkan nikmat yang paling banyak mereka terima, sedangkan saudara-saudara mereka di Palestin menderita. Hidup, makan susah, duduk dalam runtuhan bangun. Air tak ada, bateri tak ada. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ. Manusia, nikmat apa lagi yang kau tak syukuri? Cuba tanya diri. Pagi-pagi ni kita dah bangun. Kita dapat nikmat kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa'dahi nusyur. Ya Allah, Engkau dah bangunkan aku, Ya Allah. Aku bersyukur dengan nikmat-Mu, Ya Allah. Kau dah panjangkan usiaku. Ini nikmat.
dapat kita bergerak, dapat kita hadir di Radatul Jannah untuk kita berbicara tentang syukur akan nikmat Allah SWT. Bangun-bangun kalau kita tak boleh buka mata macam mana? Alamak, mata aku berat tak boleh. Telinga je dengar, mulut melopong. Mata kita boleh angkat, ya Allah. Mana nikmat mata? Lupa Allah cabut nikmat mata. Tak boleh angkat. Sekali boleh angkat kelopak mata. Lah, mata pula kelabu. Tak boleh nampak orang. Dah orang nampak orang pula boleh buka. Masya Allah. Dah tak boleh kenal orang. Rupa sedar-sedar aku ingat aku 7 tahun. Rupa aku dah 77 tahun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah tarik nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala bagi pula nikmat pada telinga. Dengar macam-macam lagu. Gold play lah, play macam-macam play dimainkannya. Dengar. Berjoget tak berhenti. Al-Quran tak nak dengar. Orang majlis zikir tak nak dengar. Perintihan anak yatim tak nak dengar. Allah Ta'ala bagi kau nikmat. Kau lupa nikmat. Dia dengar sedap-sedap. Bangun-bangun pagi, telinga dia dah tak boleh dengar. Isteri dia panggil, bang, bangun. Dia senyum buat dia je. Makan bang, telinga dah tak dengar. Dah kena penampar, baru sedap. Kenapa tanpa aku tak dengar. Rupanya ingat kita umur 17 tahun. Rupa kita dah sampai umur 77. Ini adalah di antara beberapa nikmat yang kita tak sedari. Kita punya kaki, kita boleh berjalan. Kononnya kita berjalan ke sana, kita berjalan kemari. Tak berhenti kita berjalan. Jauh jalan. Tetapi bila Allah SWT beri nikmat kaki dan tangan dan kesihatan, rumahnya depan masjid. Kita tak boleh berjalan pun pergi ke masjid. Apakah bangsa kita ni manusia yang tak ada bersyukur dengan Allah SWT. Dan bila Allah SWT nikmat, marah pula. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Kesembuhkan aku ya Allah. Aku berjanji aku nak pergi masjid ya Allah. Aku nak tolong orang susah ya Allah. Berikan kesihatan. Namun bila Allah SWT berikan kesihatan, kita lupa juga. Kita itu insaf sementara saja. Manusia memang begitu. Manusia asal kata daripada nas, ya lupa. Manusia mudah. Cuba kita next. Sedikit kita lihat. Apakah Imam Syafi'i berkata? Imam Syafi'i berkata, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang teruknya hafazanku. Lalu dimanasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala orang yang hebat, hafazannya kuat. Dan satu ketika Imam Syafi'i ini diberi nikmat boleh menghafaz. Imam Syafi'i yang hebatnya Allah, dia belajar dengan gurunya Waqi', kemudian dia belajar dengan Imam Malik. Dia kalau baca kitab, dia tak macam kita baca selai-selai huruf-huruf, tetapi Imam Malik baca kitab macam gini. Saya tunjukkan. Muka surat 127 daripada atas buka 128. Habis semua kitab tu. Lepas dia ditanya semula apa yang kamu baca Imam Syafi'i. Macam kata aku dah hafaz semua tu. Allahu Akbar. Kita buka satu kitab. Satu huruf pun terkial kita nak tengok. Ini surat Dad tu Roksan. Kelabu bejik mata kita kan. Ingatlah Imam Syafi'i. Jadi bila dia bertanya kepada gurunya Waqi' tentang teruknya hafazan, lalu gurunya mengatakan bahawa tinggalkan maksiat. Barulah teringat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika perjalanan ni menuju ke tempat majlis ilmu. Lalu ketika dia berjalan, dia ternampak seorang perempuan yang sedang berjalan di hadapannya terselak betis. Terselak betisnya dia nampak. Maka Imam Syafi'i lalu terpandang tu berderawati ni. Putih melepak. Orang Arab macam Palestin kalau lawa terselak dan ternampak. Lalu di hadapan gurunya Waqi' dia mulakan hafazan. Lalu dia berkata, wahai tuan guru, hafazan teruk pada pagi ni. Lalu gurunya tahu. Orang-orang yang arif billah ni, orang yang kacau dia tahu apa yang terjadi kepada anak muridnya. Lalu dia berkata, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Maksudnya ceritakan apa? Dia kata, aku lalu tadi nak datang tempatmu, wahai tuan guru. Aku ternampak seorang perempuan lalu berjalan dan terselak betis. Sebab tu ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati, wajib bagi perempuan itu keluar rumah, tutup betis itu pakai stokin. Wajib. Itu adalah aurat bagi wanita mengikut mazhab Syafi'i, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebabnya kita pakai kain senting, nampak belah pula tu. Astagfirullahalazim. Kita kata fashion, ikut ketentuan, ikut zaman. Na'udzubillah. Kamu ingkar, kamu kufur dengan nikmat Allah SWT.
punya betis cantik, punya badan cantik, punya wajah cantik bukan untuk dituntun oleh orang awam tetapi untuk suamimu. Ini adalah pesanan yang ikhlas karena pesanan itu tidak akan berulang. Orang ingatkan kita. Cantik di dunia saja tak guna. Kita nak cantik di akhirat dan di jannah nanti. InsyaAllah. Antara syukur dan kufur itu kan banyak perbezaan. Kita rasa bahawa kita dah banyak bersyukur dengan Allah. Tapi kita banyak juga yang minta dengan Allah. Tak percaya tengoklah doa kita. Orang yang arif ni dia minta dengan doa dengan Allah tak banyak 3 ke 4 aja. Apa dia baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, hidupku di dunia nak baik, hidupku di akhirat baik. Redakan aku dengan jannahmu ya Allah. Apa yang dimintanya? Allahumma nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Ya Allah, ridha kami dengan jannahmu ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka. Dia nak dunia baik, akhirat baik, dia nak redha Allah. Apabila kita meraih redha Allah, itu adalah merupakan satu nikmat, maka Allah SWT akan terima. Ibarat kita nak pinang anak dara orang, kita nak kahwin dengan anak dara orang, tapi kita dah dapat tackle mak bapak dia. Mak ayah dia kita dah tackle dah, hatinya dah senang, bagusnya menangkut tu aku Cik Rosidi tu. Cakap tak banyak, senyum, buat kerja, rajin pula tu, pagi-pagi dah, bangun dah, bancuh teh, bancuh air, walaupun dia seorang lelaki contoh. Bangun subuh pula, solat berjamaah, jauh masjid dia boleh jadi imam. Bacanya sedap, Masya Allah. Manakan ayah dan ibu tak tertarik itu baru numpang rumah dia masa betul nak. Kalau dah kahwin apa tak lagi. Dia dah dapat tackle hati tu. Maksudnya dia dah tackle hati tuan rumah ayah dan ibu menjadi lunak. Maka keseluruhan dia kata macam inilah. Bukan awak dapat anak saya je. Awak boleh mewarisi perniagaan saya. Itu kenderaan dekat depan tu. Bentley itu saya hadiahkan untuk awak. Bila awak berkahwin dengan anak saya. Ini syarikat ni saya serahkan awak. Kenapa? Sukanya mereka itu kepada bakal menantunya yang berakhlak. Yang syukur nikmat. Maka begitu dengan Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala dah redha kita, apa sajalah kita minta, Allah Ta'ala bagi. Tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Kenapa? Allah sayang dengan kita kerana kita menjadi orang yang banyak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nikmat hati, nikmat mata, nikmat tangan, ya Allah. Allah dah bagi. Di sini saya nak ceritakan satu kisah bagaimana seorang lelaki yang berjumpa dengan Syekh Ibrahim Idham. Syekh Ibrahim ini adalah seorang sultan yang meninggalkan istana apabila dia merasakan bahawa dirinya tak tenang. Satu ketika dia tidur malam tuan-tuan di istananya. Dia dengar di atas bumbung istananya bunyi orang bergaduh, orang berjalan, berlari. Kelentang atas istana. Walaupun atas genting kuat juga dia berlari. Maka Syekh Ibrahim Sultan ni, tokoh ni pun keluar lah tengok. Daripada luar tu tengok atas istana dia, dua tingkat tu. Apa hal ada seorang lelaki berlari? Maka lelaki itu mengatakan bahawa, wahai tuanku, saya sedang mencari unta saya yang hilang. Sultan kata, kenapa, apa hal engkau cari unta engkau yang hilang tu dekat atas bumbung rumah aku, istana aku, tak ada ke tempat lain. Puas aku mencari, tak jumpa. Petunjuk mengatakan bahawa di sinilah unta itu yang hilang. Dekat atas ni, tu aku cari atas istana engkau. Sultan kata, dah turun-turun. Merepek je turun. Tak ada unta yang dekat atas ni. Sebenarnya yang datang itu adalah awliya Allah. Nampak? Sebenarnya saya bukan mencari unta tuan. Saya mencari sesuatu yang hilang daripada diri saya. Apa dia? Tentang nikmat dan syukur. Bercucuran air mata, ibrah adham. Apa tanya Sultan? Kan duduk orang kaya, makan order aja. Nak buah apa je tersebut terlintas fikiran dah sampai dah macam surga gitu. Itu antara nikmat. Dan dia tak dapat buat apa. Dia tak dapat tengok rakyat dia. Dia tak dapat buat apa-apa. Sebab apa? Mewah. Orang lain yang uruskan rakyat. Ini maksudnya begitu nikmat. Jadi dia tersedar akhirnya si Ibrahim Idham ni, buka jubah dia, buka apa. Lalu dia mengikut orang ni tadi, dia keluar daripada istana. Bila dah keluar daripada istana, Masya Allah, dia tinggal ke segala kemewahan, anaknya yang mentadbir urus negeri. Ini Syekh Ibrahim Adham. Hebat tak hebatlah Syekh Ibrahim Adham, seorang sultan yang sanggup meninggalkan istana demi meraih
dan mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Jadi kisah ini berfikir sebelum membuat maksiat ini, kisah bagaimana Syekh Ibrahim Adham ini dia meraih akan nikmat. Nak rasa nikmat tu bagaimana? Nak mensyukuri nikmat. Dia tak mau kufur. Setelah Allah SWT pilih dia ni antara beberapa orang awliya Allah, subhanallah tabarakallah, sehingga dia pergi ke Mekah, dia tawak tu, anak dia nampak, ayahanda. Oh, dia tahu ayahanda dia panggil. Salam cium ayahanda. Ayahanda pulang kali istana. Pentadbiran sekarang tak berapa cantik. Ayahanda balik. Ayahanda sultan yang sah. Apa ayahanda kata? Aku tidak akan kembali ke istana dan berjumpa dengan anak dan isteriku, wahai ananda, selagi aku tak dapat arti nikmat dan aku tak menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Aku malu. Selama aku hidup hari ini, banyak dosa aku buat. Aku abaikan rakyatku. Aku abaikan keluarga kerana kemewahan. Sebab itu, kalau ada satu ayat tu mengatakan baina fakiran kufran. Hampir-hampir orang yang fakir tu menjadi kufur. Ini bagi teruk. Orang yang tak cukup makan tu dikufur nikmat Allah. Tak cukup makan ni niat Allah. Kenapa Allah jadikan aku begini? Kenapa Allah tak jadikan aku kaya? Kenapa begitu begini? Dia mempersoalkan yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada rezeki pada dia tu. Nikmat banyak lain. Tapi bagi orang kaya dia lupa. Sedar-sedar mati. Jadi bagaimana? Syekh Ibrahim Adham ni dia ajar tentang mensyukuri nikmat ni. Seorang lelaki telah datang kepada Syekh Ibrahim bin Adham dan berkata, Ibrahim Adham ni ada seorang namanya Ishak. Ishak ni lah yang menggantikan, Sultan Ishak ni menggantikan kerajaan yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Adham. Dia kata, wahai Abu Ishak, aku selalu melakukan maksiat. Katakanlah suatu kepadaku sebagai nasihat yang boleh membantuku untuk tidak melakukan maksiat lagi. Ibrahim Adham berkata apa? Jika kamu menerima 5 perkara dan kamu mampu melakukannya, niscaya kemaksiatan tidak akan mengalahkanmu. Dia berkata, katakanlah wahai Abu Ishaq, Syekh Ibrahim berkata, pertama, jika kamu hendak melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah kamu memakan rezekinya. Macam. Kalau kamu nak lakukan maksiat je boleh, kamu jangan makan rezeki Allah. Habis makan rezeki siapa? Yang kat atas muka bumi ni semua rezeki milik Allah. Lelaki itu bertanya, dari manakah aku akan memperolehi makanan? Sedangkan semuanya ada di bumi ini adalah rezeki milik Allah. Boleh tak? Jadi yang pertama pun dia dah gagal. Kalau nak buat maksiat, tak nak syukur dengan nikmat Allah, boleh. Jangan ambil rezeki Allah, ambil rezeki orang lain. Boleh. Rezeki orang lain itu milik Allah juga. Maka Ibrahim bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apakah kamu patut memakan rezekinya? Pada masa yang sama kamu berbuat maksiat, kamu tak syukur kepadanya. Lelaki itu menjawab, tidak. Tidak, wahai Syekh Ibrahim. Kalau aku tak jadilah nak buat maksiat, aku tak jadilah nak kufur nikmat. Katakanlah yang kedua. Ibrahim berkata, jika kamu nak berbuat maksiat kepadanya, maka jangan kamu tinggal di buminya. Lelaki itu menjawab, ini lebih besar. Kalau tak boleh tinggal dekat dunia, aku nak tinggal dekat mana? Bumi ini semua milik Allah. Syekh Ibrahim berkata, wahai saudaraku, patutkah kamu membuat maksiat? Kalau kamu kufur nikmat kepada Allah SWT, sedangkan kamu makan rezekinya dan kamu tinggal di atas bumi miliknya. Maka dia kata, Masya Allah, kalau aku tak boleh duduk dekat bumi ni, aku nak duduk kat planet mana? Planet yang ada itu pun milik Allah. Allahu Akbar. Jadi tak ada tempat lah. Makan milik Allah, bumi milik Allah, dan tidak punya tempat yang lain. Dia kata, kalau begitu terukalah yang ketiga, wahai Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim berkata, jika kamu nak buat maksiat kepadanya, kamu makan rezekinya, kamu tinggal di buminya, maka carilah tempat di mana dia tidak melihatmu. Di situlah kamu boleh melakukan maksiat. Bila kita menjawab, wahai Ibrahim, apa ni? Tak mungkin. Dia mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah SWT nampak. Bukankah Allah SWT mempunyai sifat Allah SWT basar? Yang Allah campakkan kepada kita. 7 sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Itu dalam sifat 20. Itu yang dinamakan 7 sifat ma'ani
yang Allah Ta'ala letakkan kepada anak Adam, yakni manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan seperti itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerhati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara, memberi kehendak, keinginan. Dan ujungnya kalam. Berkata-kata ini adalah sifatullah yang Allah letakkan kepada tubuh badan manusia. Nak gambarkan bahawa Allah Ta'ala kata, aku wujud. Berkata-kata kamu itu bukti wujudnya aku. Akulah yang berkuasa. Ini dengan sifat kudrah. Jadi kita tak boleh nak lawan Allah Ta'ala. Jadi dia lagi tadi, makan rezeki Allah. Tinggal dekat tempat bumi-bumi milik Allah. Jadi, kalau begitu, engkau buatlah maksiat di tempat yang Allah tak melihat. Dia kata, mana mungkin? Sifat basar Allah tu yang ada pada aku tak boleh nak lari. Allah tetap melihat aku. Apa yang ada bicara dengan hatiku ini Allah tetap melihat. Aku tak nampak, Allah tetap nampak aku. Habis, bagaimana? Carilah tempat yang Allah tak melihat. Ini tanda-tanda orang yang beriman, orang bersyukur dengan iman. Jadi dia kata, kalau begitu wahai saudaraku, kata Syekh Ibrahim, kamu makan rezekinya, pada masa sama kamu buat maksiat, sedangkan dia melihatmu, ketahuilah apa yang kamu zahir dan yang kamu rasakan. Semua Allah SWT tahu. Katakanlah begitu, maka kita kata, katakanlah tidak. Wahai Syekh Ibrahim, aku tidak akan membuat maksiat. Wahai Syekh Ibrahim, teruskanlah yang keempat. Syekh Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, maka katalah kepadanya, tunggu sebentar. Aku mau benar-benar bertaubat dan beramal kerana Allah. Lelaki itu berkata, dia tidak akan menerimanya. Jika malaikat maut pun datang, malaikat tergemetar, aku nak taubat dulu, kejap lagi mengambillah nyawaku, boleh ke? Tak boleh lah. Malaikat kata aku jalankan tugas, saat ni, tak ni, masa ni, sekian ni, tempat ni, go out. Tak ada masa lah, banyak lagi kerja aku, kata malaikat, nak nunggu seorang, masa terbuang, Allah perintahkan aku, mati lagi. Wahai saudaraku, jika kamu tidak berkuasa menolak malaikat maut supaya kamu boleh bertaubat dan kamu mengetahui bahawa jika dia mendatangimu, dia tidak akan memberi kesempatan kepada lalu bagaimana kamu boleh selamat. Laki itu berkata, katakanlah yang kelima. Masya Allah, usahakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya tuan-tuan. Dengan malaikat maut pun dia tak dapat nak selamatkan dirinya daripada dicabut nyawa. Jadi ini yang keempat. Boleh katakanlah yang kelima. Wahai Ibrahim, Ibrahim berkata, jika malaikat Zabaniyah datang kepadamu pada hari kiamat, malaikat Zabaniyah ni, malaikat Malik yang menjaga neraka, dia malaikat Malik ni namanya saja. Zabaniyah nama tapi malaikatnya banyak. Menyeret ke neraka, janganlah kamu mahu. Lelaki itu berkata, mereka tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan menerimaku. Ni, malaikat Zabaniyah dah tahu buat maksiat. Malaikat Zabaniyah adalah cabut nyawa, tak ada sakit. Dah kena seksa dan kena tarik pula. Boleh ke? Wahai Zabaniyah, wahai Malik. Nanti dulu. Aku banyak benda-benda yang aku nak mohon dengan Allah Ta'ala. Dah tak ada masa dah. Boleh agak menghalang. Malaikat Zabaniyah nak bawa dia masuk ke dalam neraka. Dia kata tak boleh. Kalau dah tak boleh, malaikat Zabaniyah pun kau tak lawan. Ini kau nak kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, kau nak buat maksiat. Adakah layak engkau nak lakukan maksiat? Jadi Allah Ta'ala bagi kepada engkau berapa banyak syukur. Ini adalah merupakan pengajaran dan taparan bagi kita. Kita orang awam banyak berdosa. Berapa banyak kita istighfar dengan Allah SWT. Kita banyak menyanyi, kita banyak gembira, kita banyak duit, kita nak keluar sedekah pun susah. Ini saudara kita sedang menderita. Dan yang terbaik adalah kita hulurkan rezeki yang ada pada kita ini, tak banyak sikit kita hulurkan. Kita hanya berdoa saja. Berdoa mungkin tak cukup. Hulurlah dengan kemampuan yang ada. Orang kaya-kaya tu tak rugi apa-apa. Sedangkan anak-anak Palestin itu bercucuran air mata darah sekarang ni. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan Palestin, sahabat-sahabat kami pun ditahan kewangan mereka. Ini adalah merupakan satu fitnah. Dalam 4 tahun mereka buat kerja. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Ada tangan-tangan halu, tangan-tangan kasar yang duduk di belakang yang mengganggu urusan pembahagian oleh orang-orang Malaysia ini sendiri. Allahu Akbar. Bagaimana kamu berharap selamat, kata Ibrahim. Wahai Ibrahim, cukuplah aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Dia akhirnya benar-benar memenuhi janjinya untuk bertaubat. Dia menjadi rajin beribadah, menjauhi maksiat sehinggalah
Allah SWT panggil dia kembali menemui Allah SWT dalam keadaan benar-benar bersyukur dan Allah ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Ada 5 perkara, saya ulang. Kalau datang nak buat maksiat, jangan makan rezeki Allah. Kalau nak buat maksiat, jangan tinggal di bumi Allah. Kalau nak buat maksiat, buatlah. Tapi di tempat yang Allah tak lihat. Kalau lah nak buat maksiat juga, tunggu. Kalau malaikat mau datang cabut nyawa, kita boleh tahan ke tidak? Okey, yang kelima. Kalau dah tahu nak buat maksiat juga, dah tahu besok malaikat Zabaniah nak tarik masuk ke neraka, boleh tahan tak? Zabaniah, jangan tarik. Aku ni dah banyak sangat amalan aku. Oh, jangan tarik. Boleh. Kalau itu pun kita tak boleh tarik. Jangan haraplah kita nak lepas daripada sisa Allah SWT. Sebab tu dia kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum. Dan ingatlah kepada Tuhanmu memberitahu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada nikmat, aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika sesungguhnya kamu kufur, azabku amat pedih. Subhanallah, tabarakallah. Syukur atas nikmat kesimpulannya keseluruhan pergerakan kita itu, diam kita nikmat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan merupakan satu nikmat. Okey, analoginya beginilah. Kita dah rokok lama-lama analogi nikmat. Kita rokok lama-lama. Contoh sunat tasbih. Sampai 170 kali kita buat. Bila kita dapat bangun sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Kita rasa berdiri tu. Apa kita rasa pada pinggang kita? Ya Allah, leganya pinggang aku. Ya Allah, tadi aku rokok lamanya dekat 1 jam. Lepas kita sujud, kita dapat duduk istirahat. Rasa leganya. Dah siap sujud semua, bangun. Kita rasa lega kaki kita. Bila dah beri salam, lunjuk. Ya Allah, nikmatnya. Inilah nikmat. Nikmat tu tak boleh diukur, tuan-tuan. Nikmat tu jadi datang sekejap dan pergi. Sebab itu kadang-kadang kita lupa. Adapun yang paling banyak mendapat nikmat, di dalam Al-Fatihah tu disebut Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka itu kepada anbiya wal mursalin, auliya was salihin. Nabi dan Rasul tu orang yang dah dahulu dia dah dapat nikmat dah lah dalam iliyin sana. Dan surga Allah Ta'ala dah bagi kepada mereka. Kemudian orang-orang yang soleh yang disebut di dalam tahiyat tu. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera dan nabi, rahmat dan keberkahan. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ini. Selamat sejahtera juga kepada hamba Allah, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ibadillah salihin, hamba Allah yang soleh. Itulah dia yang dapat nikmat anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul, aulia Allah dan juga mursalin, orang-orang yang soleh. Allahu akbar. Anbiya was salihin, orang-orang yang soleh. Tak kira lelaki ke perempuan. Nak jadi orang soleh kena bukan susah sangat. Taati Allah wa taati Rasul. Tak perintah Allah, taat perintah Rasul. Ikut sunnah, ikut Al-Quran, ikut sunnah, ikut awliya, ikut ulama. Jangan lawan toki. Sebab kita hidup ni telah diskripkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut skrip yang ada. Oleh itu gunakanlah ia ke arah ketaatan supaya kamu tergolong dalam kalangan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah dan mensyukurinya. Apa yang diharapkan? Sebagai nikmat itu kekal diberi kepadamu kerana syukur pertama, pengikat nikmat. Sebab yang kedua, bertambahnya nikmat. Dapat nikmat terikat, betul-betul. Syukur banyak. Rupanya nikmat ni lagi banyak kita dapat, lagi banyak kita sedekahkan. Nikmat rezeki lagi banyak kita dapat, lagi banyak kita bagi. Hati menjadi bahagia. Nikmat yang sebenarnya adalah as-sakinah, tenang di dalam jiwa. Itu nikmat yang terakhir. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ingat, Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli jannati fadkhuli ibadi. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang diberi dengan nikmat, syukurlah hidup sepanjang masa dekat atasmu ke bumi ini, dah makan, dah minum, dah dapat berjalan semua. Wahai jiwamu yang tenang, tu roh yang tenang, kembali kepada Rabbmu dalam keadaan redha meredai.
masukkanlah dalam surgaku dan masuklah kamu, wahai hamba-hambaku. Allahu Akbar. Nak tahu jiwa yang tenang ni, dekat tempat saya lah Cik Rosli. Cik Rosli datang, tenang setenang-tenang. Hujan pun tenang, malam tenang, orang tenang. Tapi ingat, dalam tenang tu bukan tak ada buaya. Sungai tu tak ada buaya. Tapi buaya tu petenang juga. Rupanya, bila kita dalam keadaan ketenangan, kita dapat berfikir akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tapi kalau kita dalam keadaan kabut, kita dapat fikir ke nikmat Allah. Hara. Telefon 24 jam berderang diri macam nampak je. Kalau pompa pecah dah hilang belah nikmat. Kita rasa terganggu. Bila tenang, ulama memberitahu, dia memesankan kepada kita, Tok Guru kita beritahu, saat yang paling tenang adalah ketika kamu merasa nikmat bertemu dengan Rabbmu ketika bila berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu slow semayang. Pelan-pelan, jangan laju-laju nak kerja apa. Bacalah kalau solat sendirian tu dengan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah jawab. Wahai hamba-Ku, engkau datang kepadaku, aku amat kasih denganmu, aku amat menyayangimu, kerana engkau tu innas ahsanitatun sebaik-baik kejadian. Engkau telah bukti kejadian, engkau asbab aku dikenali. Sebab apa? Adanya engkau, wahai hamba-Ku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Nampak? Alam ni Allah yang punya. Allah Ta'ala kata, benarlah hamba-Ku, wahai alam ini milikku dan aku berikan kamu nikmat di atas muka bumi ini. Ar-Rahmanir-Rahim, pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebab Allah Ta'ala kisah dan sayang kepada kita lah. Kepada Ar-Rahman, pemurahnya Allah kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Manusia terutama orang beriman ini, Ar-Rahman satu lagi sifatnya, pemurah, Ar-Rahim. Dahlah murah, kasih pula tu. Kita Cik Rosli kalau orang tak sayang kita, tak kasih kita, sedih kita kan. Mak balik-balik marah, mak tak sayang saya ke mak? Bukan mak tak sayang kau, mak geram tengok kau. Kau 4 tahun, 5 tahun baru balik. Kau ni apalah jadi anak, besok mak dah tak ada, baru kau nangis, menyesal. Allahu Akbar. Mak sayang, mak nangis, mak peluk, bercucur air mata, kita rasa ya Allah. Macam kita mak ni carrying kita macam kita di atas buayan lagi. Kasihnya ibu. Bagaimana? Sebab itulah Allah SWT jadikan ibu kita tu dengan nikmat, dengan rahmatnya. Allah Ta'ala bagikan ibu kita tu ada rahim. Kita duduk dalam rahim ibu. Rahim tu apa? Kasih. Cuba bapa ada rahim. Agak macam mana? Bapa bawa kita main bola sepak. Kita dikandung dalam 4 bulan. Confirm meninggal kita kena bola. Bapa pula jadi gol. Depend jaga gol. Pecah meninggal kita. Tetapi ibu, Masya Allah dengan ada rahimnya. Bapa, ibu pergi ke laut, ibu pergi ke kebun, ibu pergi ke pasar, ibu pergi kerja, ibu baca Quran duduk dalam rahim ibu di dalam surga. Subhanallah, tabarakallah. Bila kita lahir dalam keadaan sempurna, ibu kasih kita, ibu sayang kita, nampak? Maka sifat ar-rahim itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ibu kita. Dia kata, kita kena ikat nikmat sebab pertamanya kerana nikmat tu Allah dah karuniakan, jaga betul-betul. Yang kedua, sebab bertambahnya nikmat tu kita menjadi syukur. Bila tambah nikmat, syukur. Baik. Kemudian kita lihat lagi apa kata Imam Syafi'i lagi. Dia kata, wa akhbarni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dia memberitahu bahawa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang melakukan maksiat. Jadi kalau kita nak ilmu Allah, jauhkan maksiat. Kadang-kadang kita tak buat maksiat, depan mata kita orang Allahu Akbar. Aduh, buka macam-macam. Aduh, pakai baju pula dedah sana, dedah ni. Astagfirullahaladzim. Orang jahil kata tak tengok rugi, tengok Allahu Akbar. Nanti naik pula nafsu. Kita nak salahkan siapa, pakai cuma mata hitam lah jalan. Tapi nampak juga. Orang tak nampak mata kita, kita nampak juga. Lagi kuat kita melirik. La ilaha illallah Muhammad. Besok Allah Ta'ala tanya, mata. Aku suruh kau berfikir dan nikmati kejadianku. Bukan tengok benda yang tak senonoh. Dalam mata ada. Dia cakap apa?
Istighfarlah perbanyakkan. Kenapa? Itu adalah menjadi gelapnya hati kita bila kita melakukan maksiat. Kufur nikmat menjadi sebab nikmat itu tidak kekal. Ya, bila kita kufur lagi. Contohnya, hari ni kita dah tahu duduk 2 orang. Tak payahlah masak banyak-banyak. Makan macam 10 orang. Nanti nasi tu dah basi kita buang. Lebih baik kita makan sekadar yang ada duit tu kita tabung atau kita derma kita infak. Infak kita tu yang kembali kepada Allah SWT. Besok meraihnya di jannah. Yang kita bagi tu. Mereka kata maksiat. Order air macam-macam. Nak bulan Ramadan. Air kitara lah. Air Pancasila lah. Macam-macam benda. Cik Rosi dia dah minum air. Sedapnya. Nikmat tu. Alhamdulillah. Sedap. Tetapi kita tak rasa bersyukur. Bila malam je, dah tak habis membazir buang. Allahu Akbar. Bertantan makanan kita buang. Itu rasa tak syukur. Rupanya barang siapa yang tak nikmati, tak disyukuri, maka nikmat itu tidak akan kekal dan hilang. Sebab mendapat seksa yang berat pada hari kiamat nanti. Hari di mana semua anggota badan termasuk lidah, tangan dan kaki pernah digunakan kepada kejahatan dosa semasa di dunia dulu akan menjadi saksi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak daya besok kita nak ngadap dengan Allah SWT. Kemudian dikatakan, dia makhabar ni dia memberitahu bahawa ilmu adalah cahaya dan cahaya itu akan diberikan kepada orang yang tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Allah SWT berfirman lagi. Dengan loceng tuan-tuan, bukan loceng suruh berhenti. Depan rumah saya tu Hindu. Dia baru nak solat subuh, terlewat lah tu. Dia subuh dia nasor. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kedua tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka menjadi saksi dari apa yang telah mereka usahakan. La ilaha illallah. Ada dalam surah Yasin ni. Allah Ta'ala dah ingatkan besok kalau dah mati. Kita ni kalau nak jawab salat Allah SWT bukan dalam kubur ni, dekat dunia ni. Selagi boleh bercakap. Tak? Dengan kalam. Dalam kubur tak boleh cakap. Mulut boleh cakap. Tak. Hati tak boleh cakap. Dimetri kat semua. Habis kita nak cakap dengan apa? Dengan amal. Banyak sangat amal kita. Sebab itulah. I'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. I'malu akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Ulama beritahu. I'malu dunyaka ka'annaka tamutu gadan. Buatlah amal duniamu itu seolah-olah kamu i'malu dunyaka akhirat i'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan i'malu akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Buatlah kerja duniamu ni, buat kebaikan banyak-banyak ni seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Kalau kita dah tahu besok kita nak mati, hari ni tanamlah durian. Biarlah anak cucu makan menjadi asbab sedekah kepada binatang-binatang yang memakannya. Nampak? Itulah jariah kita. Kalau tak nak kata ulama beritahu, buatlah amal akhirat kamu tu sebanyak mungkin seolah-olah kamu akan mati hari esok. Kita tahu ke kita hidup? Ini kita berbicara di rada tanah. Tak tahu. Tak besok kita dah tak mendengar, kita dah tak ada, kita dah duduk 6 kaki dalam tanah. Jadi sementara ada nikmat tu, ya Allah, syukurlah. Tak payahlah buat maksiat. Kenapa? Kaki dan tangan besok akan menjadi saksi. Ulama beritahu, nak berjumpa dengan Allah SWT, kalau dekat atas muka bumi ni, kita tak dapat nak temu Allah SWT. Kan kita tak dapat rasa nikmat, kita tak rasa Allah SWT menyayangi, kan melindungi kita. Kita tak dapat segalanya. Mana mungkin di Yaumul Mahsyar besok, di akhirat kita akan temu dengan Allah SWT. Jadi nak temu Allah SWT dalam keadaan hidup sekarang, temu Allah Ta'ala ketika solat, ketika zikir, ingat banyak-banyak. Jangan pergi buat maksiat. Orang nak buat maksiat, kita doa supaya Allah SWT jauhkan kita daripada azab asbab maksiat orang lain. Ini dunia sekarang sudah terbalik. Orang buat maksiat mengata-kata. Nabi beritahu, bila orang berzina mengata-kata, bila orang minum arak mengata-kata, bila orang menyanyi, terutama orang perempuan menyanyi mengata-kata, maka itu tanda hampirnya kiamat. Sekarang tengok dengan gempa bumi, dengan perangnya, dengan tanah runtuhnya, tanah gelonsu, dengan tsunami-nya, dengan banjir yang tidak pernah berhenti. Ini tanda bahawa dunia ini sudah tidak stabil lagi. Dan nikmat yang ada atas dunia ini ada tangan-tangan rakus daripada Yahud dan Nasara. Yahudi, Zionis dan Nasrani yang tak pernah senang dengan nikmat yang mereka peroleh selama ini. Mereka lah tangan-tangan gaib.
Ni dah nak kena vaksinnya lah. Dengan ID digital lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan hub ni lagi dah dibuat macam-macam. Kenapa? Dia nak menghancurkan dunia. Dia ingat dia dapat menguasai dunia. Tetapi sebenarnya dunia akan meninggalkan mereka. Imam Haddad mengatakan bahawa seluruh anggota kamu adalah tanda-tanda nikmat Allah yang besar kepadamu. Dia mencipta semua ini untuk kamu supaya kamu menggunakan dan mengerjakan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jika kamu benar-benar menggunakan anggota itu tujuan kerananya, ia dicipta seperti mengerjakan ketaatan dan semuanya, maka sebenarnya kamu telah mensyukuri Allah SWT atas nikmat itu. Jadi, di antara kamu yang jadilah kamu di antara orang yang membuat kebajikan. Jika kamu menggunakan tujuannya sebaliknya, seperti ketahuilah, menjaga tujuan anggota zahir daripada semua kejahatan, menggunakan ke jalan kebaikan, tidak sempurna melainkan dengan membersihkan rajanya daripada racun yang datang daripada sifat tercela seperti riak. Rajanya dekat mana? Dekat hati. Hati ini raja. Ni kena bersihkan hatinya daripada racun-racun maksiat. Jangan ada sifat tercela seperti riak, nak tunjuk-tunjuk, beri kereta baru masuk dekat Facebook. Orang yang tak ada kereta buruk aja rasa kecil hati, dapat anak, orang dah 15 tahun kahwin tak dapat anak, kita dapat anak, tunjuk comel anak, nanti orang jadi sakit hati. Itu menunjuk-nunjuk. Tak payah nak tunjuk-tunjuk barang lah. Beli emas nak beritahu, aku ada emas. Engkau tak ada. Astagfirullahaladzim, ni riak ni. Takabur, sombong, bongkar. Orang bagi salam tak nyaut. Tapi kalau yang bagi salam tu datuk-datuk terus cium tangan. Kurang ajar. Kau tak tahu yang datang tu siapa tu. Tentang ulama al-awliya, dia mendoakan kau. Orang kaya tu ingat dia pedulikan kau. Pergilah. Kau ada duit. Betul Cik Rosli kata. Bahaya tunjuk tu. Jadi syiar ain tu. Dia main. Orang sakit hati. Bukan orang tu serupa sama dengan kita. Tak. Ini dah diberitahu. Syekh Al-Haddad dah beritahu bahawa orang yang menunjuk-nunjuk itu akan terima akibatnya. Tak sedar anak comel, tiba-tiba anak demam. Macam-macam sakit, anaklah jadi merana. Kenapa? Sifat sombong kita menunjuk-nunjuk. Dan sifat hasad dengki. Itu kalau orang kaya kita susah, orang miskin kita susah. Ini masalah hati. Itu nak operate buang aja lah hati itu. Kalbu ni dia berbolak-balik 9 kali satu hari. Dan tu dia sakit hati. Orang susah dia sakit hati, orang senang dia sakit hati. Kalau dia senang sekarang, dia sakit hati kenapa? Takut orang datang minta rezeki dia. Kalau dia susah, kalau orang senang, dia takut orang minta. Kalau orang tu susah, dia lagi susah hati. Dia susah nak bagi bantuan. Nikmat rezeki yang ada pada itu hanya laluan saja. Sementara Allah Ta'ala akan tarik bila-bila. Dan sifat kedekut. Ini antara sifat yang kufur nikmat, lokek. Apa yang maksud dengan raja sini adalah hati. Jangan lokek-lokek. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Dan ingatlah, seperti mengejar maksiat dan larangan Allah, maka sebenarnya kamu telah mengufuri nikmat Tuhanmu, yang Allah bagi, anggota-anggota itu, dan kamu dikira telah mengkhianati amanahnya yang telah diserahkan kepadamu. Sebab semua anggota adalah amanah-amanah Allah yang diserahkan kepadamu. Ingat segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi ini adalah amanah Allah. Kalau begitu, kena jaga. Jaga amanah ni supaya besok bila Allah Ta'ala tanya, kita kena jawab. Amanah 7 anggota. Ni, dekat muka ni dah ada 7 anggota. Betul? Yang pertama, anggota tu mata. 2 biji mata. Anggota yang kedua, 2 telinga estro. Dah 2. Anggota lagi 7 yang ketiga, anggota hidung. Betul? Dah 3. Anggota yang keempat, anggota mulut. Mulut betul? Dah keempat. Anggota yang kelima, lidah. Mana lagi? Anggota yang keenam adalah apa? Kepala tu. Sebab tu orang lelaki kena tutup, dia ada aras. Keenam. Anggota ketujuh tu, di dalamnya ada otak, ada akal. Ini maka secara ini kena jaga. Jangan rosakkan otak kita kepada perkara maksiat. Nanti besok Allah SWT tanya. Orang yang tak jaga akalnya, otaknya, besok Allah hempapkan dengan batu yang keras, pampai, kecil, cantum lagi dia tanya, wahai otak, apa yang kau fikir selama ni? Apakah kau fikir akan nikmatku ataupun kau fikir tentang maksiat? Kau banyak minta tapi engkau tak cukup. Pecahkan lagi. Allahu Akbar. Ya, ada 7 anggota tu kena jaga. Ni dalam kepala tu dah ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Lepas tu 4, lepas tu 5, lepas tu 6, ni 7. Dalam otak tu ada akal kena jaga. Akal,
otaknya masuk kepala, hidungnya nikmat, telinganya, matanya, mulut dan lidah. Allahu Akbar. Dan yang hujung sekali bawah tu dikontrol, semua duduk di dalam Al-Qab. Ini adalah rajanya. Kalau raja ini tak dijaga betul-betul, raja itu pun lari macam Syekh Ibrahim Adham. Kena jaga. Bersultan di mata, raja di hati. Sekarang, sultan di mata, pegang amanah. Raja di hati menentukan bahawa apa yang Allah Ta'ala bagi itu amanah kepadaku. Dan Allah Ta'ala akan tarik bila-bila masa nak menuntut nikmat, amanah nikmat. Dan Allah SWT akan tanya, ke mana nikmat yang aku berikan kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Tak sempat tengok slide. Kita tengok baca kitab daripada kitab tadi. Daripada slide yang ada tadi, ada dalam kitab tu. Jadi kita faham sekarang kesimpulannya bahawa nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu terlalu banyak. Syukurlah. Jangan sekali-kali kita lupa. Agar tak kufur, perbanyakkan bersyukur. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Berterima kasih dengan Allah SWT banyak-banyak. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia jauh berterima kasih kepada aku. Sebelum nak berterima kasih kepada aku, bersyukurlah dengan ibu dan ayah. Itulah wali karamah kita. Bersyukur. Mak, terima kasih. Mak dah lahirkan saya, Mak. Walau macam mana pun Mak buat kita. Kita jadi orang yang bersyukur. Kerana tanpa ibu, kita takkan lahir dunia. Mak marah kita, dengar je. Mak bukan marah betul. Mak merasa sayang. Rindu ibu. Ibu adalah wali. Kalau tak ada ayah, Nabi SAW kata, kalau kamu dah tak ada ayah dan ibu, macam mana kamu nak rasa syukur? Nabi kata, carilah kawan-kawan ayah dan ibumu. Hampirlah mereka, berbuatlah baik kepada mereka. Beri sedekah, beri bantuan kepada mereka seolah-olah kamu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan ketika ibumu ada. Itulah hubungan silaturahmi. Kalau kawan dah tak ada, mak dah tak ada, ayah tak ada, cari kawan-kawan yang hampir. Itu antara tanda-tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni nyawa yang ada tu. Allah Ta'ala bagi tu. Bagi nyawa kita ni, sementara ada roh, ada nyawa, gunakan sebaik mungkin. Fa'inna zikratan fa'unu, ini ingat, mengingati. Antara sama lain itu adalah amalan orang-orang beriman. Kalau kawan kita buat silap, buat salah, jangan marah. Tegurlah bil hikmah. Udu'u ila birabbika bil hikmah. Bil mauzatil ihsanah. Wajadilhum billati ihsan. Berbuatlah kepada mereka. Tegur dengan secara hikmah. Jangan marah-marah. Marah-marah tu tak syukur dengan iman Allah. Orang marah cepat tua, orang cepat tua cepat mati. Nak tak kita mati dalam keadaan kita marah-marah? Jangan marah-marah. Kerana apa? Marah itu membawa nar. Kalau syukur itu membawa nur. Senang je barisan. Baris atas. Nar, api. Nur, cahaya. Perbanyakkan nur dari ilahi menjadi jiwa kita tenang. Jangan marah-marah. Kita nyalakan api di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Menjadi kita marah-marah. Hidup dengan tenang. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita. Dan jauhkan kita daripada maksiat. Hidup, dialah berbakti kepada Allah SWT. Mati besok, kita akan menjadi orang bahagia. Moga Allah kurniakan kita semua. Di Raudatul Jannah ini, kita dah masuk dalam taman-taman surga. Sebenarnya nanti Allah letakkan kita di dalam jannah yang sebenar. InsyaAllah. Saya setakat itu dulu fungsi kita pada pagi ini. Kita doa. Semoga apa-apa juga yang datang daripada Allah, kita syukuri. Baik buruk itu semua dari Allah. Dan kita manusia sebagai umat Muhammad SAW hanya mengikut skrip. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naratan ardah bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya rabb. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa rakan-rakan penaikan kami, ya Allah. Dosa anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya hanya Engkau, ya Allah,
yang maha menguasai dan maha mengetahui. Ya Amin. Allah, berikan nikmat ini berkekalan bagi kami, ya Allah. Amin. Semoga dengan nikmat ini kami dapat membantu orang lain, ya Allah. Bantulah sahabat-sahabat dan rakan-rakan serta saudara kami, ya Allah. Amin. Mereka itu ada satu keturunan daripada kami, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bantu mereka, ya Allah, memenangi Palestin. Kembalilah bumi Kanaan itu menjadi aman, ya Allah. Di mana Nabi Isa dan uh, Imam Mahdi akan berkumpul di situ untuk melawan Zionis, ya Allah. Memusnahkan segala-galanya, ya Allah. Kembali dunia dalam keadaan aman, reda meredai. Sebelum kau tarik nikmat kami, ya Allah. Sebelum kau cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum kau ambil ruh kami, ya Allah. Kamu berilah nikmat kepada kami untuk kami mensyukuri. Ingatkan kami supaya kami menjadi orang bertakwa. Ya Amin. Allah, permudahkan urusan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Kepimpinan di Rada Terjannah, ya Allah. Amin. Di diiti saya daripada CEO-nya, daripada pegawai-pegawainya, daripada AP-nya, sampailah kepada cleaner-nya, ya Allah, yang bekerja membangunkan ekonomi Islam supaya mereka menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan harta mereka, ya Allah, ke jalan kebajikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami, dari kami dan keluarga. Bagi yang sakit, ya Allah, Engkau sembuhkan. Bagi yang sakit, Engkau mudahkan, ya Allah. Kami di sini, ya Allah, hanya mengharap dan mendoakan. Moga doa kami yang kami pohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan ummi wa ala alihi wasallam baraka wa salam alaihi. Bagi mereka yang tak dapat nak jawab tu, insya-Allah anu ada masa di radionya boleh WhatsApp nanti terima kasih atas ilmu. Insya-Allah ilmu tu milik Allah. Saya hanya menyampaikan dan berkongsikannya. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Insya-Allah. InsyaAllah. Terima Kembali. kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Cik Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Datang. simpan sambung nanti lagi sekali lagi Ratu Jannah sambung balik. Boleh Banyak. boleh panjang cerita ni. Ni Baru. ni satu kitab bro. Boleh Ini boleh satu insyaAllah. 5 tahun baru habis. Itu baru Boleh. sikit. Okey, okey. Boleh InsyaAllah. boleh. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.